Perlawanan seterusnya yang akan membabitkan Sendayan City FC B yang akan turun berdepan dengan pasukan D-Skip FC dari Padang Sekolah Antarabangsa Matrik di Sri Sendayan Seremban Negeri Sembilan ini. Biarpun cuaca agak panas, tetapi keyakinan yang dipersembahkan oleh pemain-pemain muda bawah 12 tahun ini tidak sedikit pun menggugat semangat mereka untuk terus berjuang. Ini merupakan perlawanan yang ke-3 bagi kedua-dua pasukan, Sendayan City FC dan juga D-Skip Warrior. Ini adalah perlawanan membabitkan kumpulan D. Sendayan FC A yang turut mencatat 2 kemenangan. Dalam kumpulan A sudah pun melayakkan ke peringkat seterusnya, peringkat suku akhir, yang sudah semestinya lah akan menghadirkan lebih banyak debaran, lebih banyak cabaran dan cerita yang akan dapat kita lihat di sebelah petang nanti. Tetapi pertarungan membabitkan di peringkat kumpulan ini diteruskan di antara kedua-dua pasukan ini. Kerana selepas ini mereka akan berehat dan akan kembali lagi untuk beraksi di peringkat suku akhir. Jadi 2 pasukan yang akan mara ke peringkat suku akhir akan meneruskan perjuangan masing-masing. Sambil itu ada serangan yang dilakukan oleh pasukan Sendayan City FC. Oh, sambil di padang sebelah sedang meraihkan jaringan demi jaringan. Tetapi di padang ini, padang A, belum lagi ada jaringan terhasil kerana baru saja perlawanan ini dimulakan. Mereka akan mengharungi 30 minit setiap perlawanan. Bawah 12 tahun semalam sudah pun berlangsung bawah 8 tahun, di mana Sendayan FC telah pun meraih gelaran juara untuk kategori bawah 8 tahun. Apakah bawah 12 juga akan turut mencatat skrip yang sama? Tetapi perjuangan masih lagi di peringkat kumpulan. Agak sukar juga untuk kita meramal kerana ada banyak lagi kelab-kelab ataupun pasukan-pasukan yang sedang mengintai dan mengimpikan gelaran yang sama, iaitu menjuarai bagi kategori bawah 12 tahun ini. Perkembangan yang agak baik juga di kalangan kelab-kelab bola sepak community di Negeri Sembilan ini. Oh, satu terus cubaan ke arah pintu gol, tetapi sedikit saja terkena di sisi pintu gol sebelah kiri. Jelas sekali agak kelihatan letih sedikit, ataupun mungkin tenaga yang tidaklah seperti di awal-awal permulaan kejuaraan pada hari ini. Namun begitu, semangat yang terus dipertontonkan sangat tinggi, sangat baik di kalangan pemain-pemain dan pasukan-pasukan yang mengambil bahagian. 16 secara keseluruhannya. Mereka mengharungi satu lagi hari yang panjang hari ini, hari Ahad. Bawah 12 tahun masih lagi ada pergelutan yang berlaku. Cuba dileraikan, counter attack yang cuba dilakukan oleh Sendayan FC. D-Skip Warrior masih lagi
cuba memberikan cabaran dan asakan. Peluang sekarang ini untuk Sendayan, tetapi ketangkasan penjaga gol mereka menyelamatkan seketika pintu gol pasukan D-Skip Warrior A ini. Dari 16 pasukan, Sendayan FC diwakili oleh 2 pasukan. CIMB juga 2 pasukan A dan B. Sementara D-Skip Warrior juga membawa 2 pasukan mereka, A dan juga B. Dan yang sedang kita saksikan ini adalah pasukan A berdepan dengan pasukan B dari Sendayan City FC. Pertukaran pemain berlaku, membabitkan penjaga gol pasukan Sendayan City FC. Menukarkan ataupun mengeluarkan syas. Dan memasukkan hak. Sebagai penjaga gol untuk pasukan Sendayan City FC. Masih lagi kekal tanpa jaringan. Masih lagi berlegar-legar di hujung sana, mencari ruang untuk melakukan hantaran. Terus ke depan pintu gol pasukan D-Skip Warrior. Yang hampir-hampir dibolosi tadi. Peluang sekarang ini untuk D-Skip. Bagaimana? Apakah ada rempatan yang mahu dilakukan di situ? Tetapi mujur, bijak ditampan dan dikeluarkan. Hampir-hampir menumbangkan barisan pertahanan pasukan Sendayan FC. Ini dia, anak muda yang sedang digilap bakatnya di peringkat ini, di bawah umur 12 tahun, bersama dengan pasukan D-Skip Warrior. Hampir-hampir juga dapat meleraikan kedudukan yang masih lagi terikat tanpa jaringan. Peluang sekarang ini untuk Sendayan, rembatan kencang, padu menumbangkan dan menewaskan penjaga gol pasukan D-Skip Warrior A ini. Jaringan yang dilakukan oleh Danish Junior, Aish sebenarnya pemain berjersey nomor 6 yang menjaringkan jaringan padu dan kencang rembatan itu untuk berada di depan 1-0. Barisan pemain-pemain yang bolehlah saya katakan dia mempunyai kualiti yang tersendiri. Itulah Sendayan FC B, begitu juga dengan Sendayan FC A, juga mempunyai barisan pemain-pemain yang cukup berkualiti. Begitu juga dengan D-Skip Warrior, mereka juga mempunyai beberapa pemain deras. Kali ini larian yang dilakukan, peluang untuk D-Skip Warrior, tetapi perhatikan bagaimana
halangan yang dilakukan bijak, kemas, dan tidaklah terlalu keras bentesan yang dilakukan, cukup untuk menyelamatkan. Kekeliruan yang berlaku memberikan jaringan penyamaan untuk D-Skip Warrior. Tidak ada pemain yang dapat membaca sepakan itu. Tidaklah begitu kencang, tidaklah begitu deras, tetapi cukup untuk menghukum kelalaian dan kealpaan barisan pertahanan pasukan Sendayan City FCB untuk kedudukan kembali terikat di antara Sendayan FC B dan juga Skip Warrior A ini. Satu lagi peluang yang dimiliki, dapat ditahan kemarahan itu oleh pertahanan pasukan Sendayan City FCB ini. Di bawah cuaca yang agak terik, di bawah cuaca yang agak panas, baik sebenarnya untuk perkembangan tubuh badan kita secara medikalnya. Dan ini juga boleh menjadi satu latihan yang baik kepada pemain-pemain remaja khususnya dalam usaha mereka untuk bergelar pemain profesional bola sepak negara pada suatu hari nanti. Sebelas minit masa yang sudah pun dilewati oleh kedua-dua pasukan. Percubaan yang dilepaskan oleh Shah tadi ataupun Shah Indra Farish bagi pasukan D-Skip Warrior dilarikan sekarang ini, peluang untuk Sendayan terlepas pula di situ. Agak jauh dari kawalan untuk memberikan lontaran ke dalam kepada Sendayan FC. Tersekat perjalanan yang cuba direncanakan oleh pemain berjersey nombor 5 di sana, Sendayan FCB, yaitu Afi. Kelihatan nombor 7 tadi adalah Yogesh. Mungkin sedang bersedia untuk dimasukkan pada bila-bila masa, memandangkan cuaca agak panas. Jadi mungkin keletihan pemain akan cepat terasa. Jadi taktikal jurulatih sangat penting untuk memastikan setiap pemainnya sentiasa berada pada tahap tenaga yang stabil dan tinggi. D-Skip Warrior ketinggalan pada awalnya, kemudian berjaya menyamakan kedudukan untuk mengikat 1-1 sekarang ini. Jika ada perkembangan kedudukan kumpulan membabitkan pasukan-pasukan, insya-Allah jika ada nanti boleh kita kongsikan di manakah kedudukan pasukan-pasukan ketika ini membabitkan kumpulan A, B, C dan D. Memandangkan ada lagi perlawanan-perlawanan yang masih lagi berjalan dan belum lagi tamat. Pantas kali ini di hujung sana dilarikan oleh Sendayan. Sekali lagi peluang juga terlepas. Kembali dirampas dan dikawal oleh Hasif. Gerakannya disekat oleh pemain pertahanan di ujung sana berjersey nomor 5, yaitu Kaisha atau Kasha. Susah kadang nak sebut nama remaja-remaja masa kini, tetapi inilah nama-nama yang barangkali mungkin menjadi bintang satu hari nanti. Peluang untuk Sendayan. Satu tandukan yang
hanya bermain sahaja di depan pintu gol dan tidak mencecah jaring pasukan District Warrior. Counter attack cantik kali ini, gerakan yang cuba dilancarkan, namun begitu peluang sekarang ini untuk Hasif. Hantarannya gagal dikawal dengan baik oleh rakan-rakan. Afi juga terlepas peluang untuk menewaskan pemain pertahanan pasukan District Warrior. Tamat 15 minit yang pertama untuk memberikan peluang kepada kedua-dua pasukan untuk berehat seketika. Mungkin berdasarkan faktor cuaca yang agak panas, jadi untuk meneruskan 30 minit bagi peringkat umur bawah 12 tahun ini amat diberikan keutamaan agar mereka sentiasa mendapat bekalan air yang cukup, khususnya di bawah cuaca panas dan terik ini. Tidak seperti di sebelah pagi permainan diteruskan, mungkin di dalam cuaca yang agak sejuk, tetapi memandangkan tengah hari ini cuaca yang agak panas, jadi pengadil memberikan waktu rehat seminit sebenarnya untuk kedua-dua pasukan dan kembali untuk meneruskan 15 minit lagi baki perlawanan dalam pertemuan yang menyaksikan kedua-dua pasukan terikat satu-satu. Lontaran ke dalam untuk Sendayan FC. Ini adalah pasukan B mereka yang juga bertindak sebagai penganjur dan tuan rumah. Aksi yang menarik ditunjukkan oleh pemain Sendayan tetapi dapat dilarikan sekarang ini oleh pemain yang juga menjadi harapan untuk pasukan Diskip A, Syah Indra Faris Syahrul Hafizi, yang turut menjadi penyumbang jaringan kepada pasukan Diskip Warrior. Oh, lepas untuk Syah melarikan bola itu juga tidak kesampaian kerana disekat, dirampas dari belakang. Sekali lagi, siaran langsung di YouTube ini dibawakan oleh Dila Vanilla. Kedai makanan yang menyediakan konsep ala Italian kepada anda. Mungkin ada yang berhampiran dengan Seremban ataupun Seri Sendayan ini, bolehlah singgah ke Dila Vanilla untuk menikmati hidangan ala Italy. Sambil itu tumpuan kita kepada Diskip Warrior dan juga Sendayan FCB yang masih lagi terikat satu-satu. Syah Putra dikekang pergerakannya, dirantai setelah beberapa kali memperdayakan barisan pertahanan pasukan Sendayan. Dan kali ini dia tidak dibenarkan untuk melepasi pertahanan maupun mana-mana pemain Sendayan. Oh, peluang sekarang ini
untuk Sendayan FC mengatur gerak ke arah pintu gol pasukan Diskit Warrior. Tersekat pula. Dia pit 2 pemain Diskit Warrior. Tuah di ujung sana tadi. Nampaknya Tuah tidak menyebelahinya untuk menewaskan 2 pemain pertahanan Diskit Warrior. Dan peluang untuk Diskit Warrior sekarang ini. Oh, terlepas peluang. Ahmad Alauddin Iskandar Huzairi. Ini dia. Kecil saja. Mungkin dia berada pada posisi yang agak terlewat sedikit untuk mengawal bola itu dengan lebih baik. Seterusnya melakukan rembatan ke arah pintu gol pasukan Sendayan. Nampak seimbang perlawanan di antara kedua-dua pasukan pada ketika ini. Saling menyerang dan saling bertahan. Persoalan yang semakin meresahkan sebenarnya. Apakah perlawanan ini akan terikat satu-satu, ataupun akan ada jaringan yang akan dilakukan dari kedua-dua pasukan. Oh, kesilapan. Cuba dikawal Syah di situ. Sekali lagi peluang untuk Diskit Warrior. Percubaan rembatan ke arah pintu gol Sendayan oleh Muhammad Haris Amsyar juga dihalang tadi oleh pemain pertahanan Sendayan FC. Sekali lagi peluang, bagaimana? Terlepas pula di situ. Muhammad Alauddin, ataupun lebih mesra disapa dengan Alau di Bandar Seri Sendayan ini. Jadi beginilah kedudukan, masih lagi terikat satu-satu. Sendayan memulakan jaringan itu, kemudian disamakan oleh Diskit Warrior. Semuanya berlaku pada awal babak 15 minit yang pertama. Namun sehingga kini masih belum ada lagi jaringan yang berjaya dihasilkan. Rempatan dari jarak jauh juga tidak begitu berkesan. Apakah ini akan memberikan sesuatu yang lebih baik untuk Diskit Warrior? Peluang sekarang ini. Kecemerlangan penjaga gol Sendayan menidakkan untuk Diskit Warrior meraihkan jaringan yang mungkin boleh berlaku. Akan diteruskan untuk Padang A, BKFCB akan menentang Besma FSCA. Untuk Padang A, BKFCB akan menentang Besma FSCA. Manakala untuk Padang B, kekuatan yang agak seimbang di antara kedua-dua pasukan akan menentang PKFCA. Untuk Padang B, CIMB YFA B dari jarak jauh. Cantik. diminta kesemua pasukan bersiap sedia untuk perlawanan Padu dan kencang jaringan yang dilakukan oleh Syah Indra Farish Syahrul Hafizi ataupun Syah. Dia melihat kekosongan dari bahagian tengah, kemudian melepaskan satu rempatan dan menewaskan penjaga gol pasukan Sendayan untuk mendahului sekarang ini 2-1. Sayang kita tak dapat lihat ulang tayang. Memang cantik jaringan itu. Antara jaringan tercantik boleh saya katakan. Jadi sudah berubah kedudukan. Kelebihan pula dimiliki oleh Diskit Warrior.
Shah sentiasa saja menjadi pemain yang berbahaya untuk Sendayan FC. Apakah sebenarnya yang dibincangkan oleh barisan kejurulatihan Sendayan FC? Apakah sedang mengimbas jaringan yang dilakukan oleh pemain ini? Deras, kencang, dan terus masuk menerjah jaring Sendayan FC untuk jaringan kedua pribadi beliau dalam perlawanan ini. Dialah yang antara menjadi target man ataupun tumpuan dalam menggerakkan pasukan D-Skip Warrior A ini. Apakah Sendayan FCA akan bertemu dengan pasukan ini? Kerana mereka juga memiliki kualiti pasukan yang baik. Ada 5 minit saja lagi perlawanan. Dihasilkan oleh Shah Indra Farish Syahrul Hafizi. Oh, dah beberapa kali dah lamanya disebut dalam perlawanan ini sahaja. Sudah mula berubah kedudukan di padang A. Sendayan kembali memberikan saingan apabila menyamakan kedudukan. Jadi semakin rancak nampaknya. 4 minit menuju penamat. Shah sekali lagi melepaskan rempatan, tetapi dari jarak yang agak jauh berbanding jaringan kedua yang dilakukannya. Peluang untuk Sendayan pula kali ini. Satu tackle yang bersih. Satu tackle yang tidak menuju ke arah badan, tetapi tepat ke arah bola. Dan itu dibenarkan dari pemain ini. Tuah. Dan mengharapkan ada tuah menyebelahi pasukan Sendayan FC. B. Oh, tinggi. Satu rempatan yang tinggi dari jangkauan, tinggi dari pintu gol pasukan D-Skip Warrior. Tak sampai 2 minit perlawanan ini akan ditamatkan dengan kedudukan kembali terikat 2-2. Sendayan mendahului, kemudian disamakan oleh D-Skip. D-Skip pula mendahului 2-1, kemudian disamakan oleh Sendayan FCB. Jadi kembali mengikat kedudukan kedua pasukan. Satu tackle yang agak keras juga di hujung sana. Membabitkan Shah kalau tidak salah dari pandangan saya terhadap pemain kecil dari Sendayan ini, yaitu Tuah. Di padang sebelah juga, di padang B,
tidak kurang kemeriahan dan kerancakannya. Pertarungan yang turut membabitkan pasukan-pasukan lain dari kumpulan-kumpulan yang berbeza. Bila-bila masa saja akan ditamatkan perlawanan ini? Apakah kedudukan ini akan kekal hingga tamat? Perlawanan yang membabitkan di antara Diskit Warrior A dan juga Sendayan City FC B di gelanggang ataupun di padang A di Sekolah Antarabangsa Matrix di Bandar Seri Sendayan Seremban Negeri Sembilan ini. Sebuah sekolah swasta yang turut menekankan aspek pendidikan jasmani, sukan dan rekreasi sebagai antara model pembelajaran utama di sekolah ini. Jadi begitulah tamat perlawanan di antara Diskit Warrior A dan juga Seri Sendayan City FCB dengan keputusan 2-2. Jadi satu kedudukan ataupun keputusan yang baik untuk kedua-dua pasukan. Cuma kita menantikan apakah kedudukan bagi pasukan Diskit Warrior dan Sendayan FCB. Di manakah kedudukan kedua-dua pasukan ini untuk mencari dua pasukan sekaligus mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung di sebelah petang nanti. Saya yakin pasukan-pasukan akan berehat sekejap dan akan kembali beraksi di peringkat suku akhir nanti.